Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Nur Safira binti Safran, nombor matriks BA24110073. Hari ini, kita akan mengupas satu topik yang amat kritikal dalam pasaran buruh negara, iaitu cabaran ekonomi politik dalam hubungan industri IR masa kini di Malaysia. Sistem hubungan industri di Malaysia bukan sekadar tentang majikan dan pekerja. Ia adalah salah satu ekonomi tripartite yang dinamik di mana ekonomi menentukan kelangsungan hidup, manakala politik dan dasar kerajaan mencorakkan hala tuju. Dalam era pasca pandemik dan ketidaktentuan ekonomi global sekarang, bagaimanakah ketiga-tiga, iaitu pemerintah, kesatuan majikan dan kesatuan sekejap mengebudi cabaran ini? Mari kita perincikan. Pertama, kita lihat dari sudut campur tangan pemerintah. Di Malaysia, sistem IR dikategori sebagai state-directed atau dipandu oleh negara. Pemerintah menggunakan instrumen perundangan seperti Akta Kerja 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 untuk mengekalkan keharmonian industri demi menarik pelaburan asing. Namun, cabaran ekonomi politik ini menimbulkan apabila kerajaan cuba untuk melaksanakan dasar populis atau intervensi pasaran, contohnya pelaksanaan perintah gaji minimum dan pindaan kerja yang mengurangkan waktu kerja mingguan kepada 45 jam. Dari sudut politik, ini adalah kemenangan kebajikan rakyat. Namun dari sudut ekonomi, intervensi yang terlalu mendadak tanpa mengambil kira pertumbuhan produktiviti ini boleh menjejaskan kestabilan pasaran. Jadi, pemerintah akan jadi sentiasa tersepit antara menjaga undian politik pekerja dan mengekalkan daya saing ekonomi negara. Tip kedua pula melibatkan keupayaan majikan. Bagi majikan, sama ada perusahaan kecil dan sederhana PKS maupun korporat besar, kelangsungan ekonomi bergantung kepada kos operasi dan keuntungan. Cabaran terbesar majikan masa kini adalah tekanan kos, iaitu cost push inflation. Apabila dasar kerajaan berubah seperti kenaikan gaji minimum atau level pekerja asing, majikan mereka terpaksa menyerap kos tersebut. Menurut teori ekonomi, jika kos buruh meningkat tanpa peningkatan produktiviti, majikan mempunyai dua pilihan, iaitu mengecilkan saiz tenaga kerja, layoff, atau memindahkan kos penggunaan melalui inflasi harga. Oleh itu, keupayaan majikan untuk bertolak ansur dalam sistem IR hari ini amat terhad oleh realiti margin keuntungan yang semakin mengecil. Seterusnya, kita beralih kepada pihak ketiga, iaitu kesatuan sekerja. Di Malaysia, kesatuan seperti MTUC, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, sentiasa memperjuangkan hak pekerja, terutamanya isu gaji bermaruah living wage berbanding sekadar gaji minimum serta perlindungan sosial yang lebih inklusif. Walau bagaimanapun, pengaruh politik dalam perundangan telah mengehadkan kuasa kesatuan secara sejarah melalui Akta Kesatuan Sekerja 1959. Cabaran masa kini menjadi lebih kompleks dengan kemunculan gig ekonomi dan automasi AI. Kebanyakan pekerja sektor platform ini tidak dikategorikan sebagai pekerja di bawah akta yang sedia ada, yang menyebabkan kesatuan sekerja sukar untuk melakukan hunian kolektif ataupun collective bargaining. Kehendak kesatuan untuk menaikkan taraf hidup pekerja sering kali bertembung dengan naratif majikan yang mahupun fleksibiliti pasaran buruh. Simpulannya, cabaran ekonomi politik dalam sistem IR di Malaysia memerlukan formula keseimbangan yang halus. Kerajaan tidak boleh terlalu berpaksikan politik populis. Majikan perlu melabur dalam teknologi untuk menaikkan produktiviti dan kesatuan sekerja harus adaptif dengan evolusi corak pekerja baharu. Kelangsungan ekonomi Malaysia bergantung kepada kerjasama tripartite yang berpijak di bumi nyata demi memastikan keadilan sosial untuk pekerja dan kemampanan perniagaan untuk majikan. Sekian, terima kasih.